Okey, hari ni kita bersama dengan kereta elektrik Mustang yang pertama, iaitu Ford Mustang Mach-E. Yang versi belakang saya ni lah versi Extended Range All-Wheel Drive. Jadi versi Extended Range ni of course dia ada bateri besar sikit lah. Bateri dia, saiz dia ialah 98.7 kWh. Tapi bateri dia walaupun saiz dia 98, kita hanya boleh gunakan 88 kW sahaja. Tapi dengan bateri 88 kW tu pun kita boleh mencecah 540 km julak jelajah. Apa kata kita tengok kereta ni dengan lebih dekat lagi. Sebuah ikon permotoran yang telah ditukar menjadi elektrik. Sebenarnya Ford Mustang ni adalah satu gamble yang besar oleh Ford kerana dia menggunakan nama dia yang paling ikonik untuk memperkenalkan teknologi elektrik. Berbaloi ke tak berbaloi? Jom kita tengok. Dari segi reka bentuk, aku rasa Ford dah berjaya buat some kind of magic. Aku kata some kind of magic sebab kereta ni kalau kita tengok daripada depan memang ada rupa iras-iras Ford Mustang. Aku tak tahu kat mana tapi memang nampak macam Ford Mustang. Yang peliknya kereta ni bukan sports car, bukan coupe, ianya sebuah crossover 5 pintu. But somehow kalau kita tengok daripada belakang dan daripada depan masih ada rupa Ford Mustang. Daripada tepi memang langsung tak ada rupa lah. But daripada tepi pun dia punya roofline, dia punya overall proportion memang ada satu sense of dynamism yang membuatkan kereta ni nampak seperti sebuah kereta untuk orang muda. Yang uniknya kan, kalau kita tengok daripada angle belakang, kita duduk rendah sikit, kita nampak macam seolah-olah ini adalah sebuah Mustang shooting brake. Nampak macam Mustang punya wagon. Dan antara sebab kenapa dia nampak macam Mustang ialah kerana lampu belakang lah. Jalok 3 ni memang dah menjadi macam trademark untuk Ford Mustang dan digunakan dengan saya rasa cukup berjaya oleh Ford. There is a lot of family resemblance between this and the Mustang, tetapi ianya cukup berbeza untuk kita kata tidak menjahanamkan jenama Mustang untuk mereka-mereka yang masih lagi mahukan versi coupe berenjin ICE. Bijak tak? Lubang yang besar dekat depan ni adalah antara bukti paling jelas bahawa ini adalah satu platform yang direka bentuk khas sebagai EV from the ground up. This is Ford punya first ground up EV dan memang telah direka bentuk dengan cukup bagus dia punya packaging, in the sense sampai boleh ada satu ruang yang agak besar di depan ni. Jadi ruang depan ni bukan saja untuk practicality tapi sebenarnya Ford nak menunjuk kata dia mereka bentuk ini sebagai sebuah dedicated EV. Dan yang uniknya ruang kat sini dia macam bathtub ataupun macam baldi lah, besen kita boleh letak ais dan apa sebagainya. Dia ada lubang dekat bawah tu, kita boleh buka, air semua boleh turun. Jadi Ford buat ni untuk pergi berkelah, kata dia lah berkelah, letak hang punya minuman ke apa ke, berbawa ais, dia simpan minuman sejuk. Tapi jangan pula PC sambil bawa tu bawa kereta, saya habis bersepah berkecah yang ais semua naik sampai hang punya windscreen. Untuk berkelah memang terbaik. Kalau kita tengok dalam ruang kabin depan ni, antara benda yang paling jelas kita nampak dan kenal daripada Ford sebelum ni ialah, tak adalah skrin sebesar macam ni, tapi Ford Sync dah lama menggunakan skrin tegak dan ini antara saya rasa sistem sambungan dengan peranti yang antara yang terbaik lah di dunia buat masa sekarang ni. Kecuali kalau ada jumpa yang menggunakan Google ataupun Android Forecast, yang tu memang dia lebih more integrated. Tapi as an OEM punya sistem, this is I think one of the best. Jadi antara ciri unik ni adalah dial terapung ni. Dial terapung ni macam mana dia buat aku pun tak tahu. Dia tebuk lubang ke macam mana kan nak pasang dial ni. Ni satu yang mereka took a lot of time to create lah. Jadi satu ciri yang unik. Aku tak tahu sama ada berkenan ataupun tidak. Tapi kat sini memang bermacam-macam functionality. Termasuklah kat sini yang kita letak ni ada sketch function. Yang ni I guess kalau tengah-tengah boring-boring bolehlah nak contiang apa-apa ke, kalau ada anak-anak kan duk semak kan. Bolehlah. Selain pada tu memang dia punya display dia ada macam-macam. Boleh ada Apple CarPlay, Android Auto dan juga macam-macam juga dia punya owner's manual dekat dalam ni. Untuk pemandu pula, kalau kita tengok dia punya meter depan pemandu ni, kita tengok ada macam dua skrin. Yang ni satu dan yang ni satu, tapi sebenarnya yang ni bukan skrin lah. Kalau saya turun ke bawah sikit mungkin nampak. Yang ni sebenarnya adalah pemancar inframerah. Dia ada dua pemancar infrared di sini dan dia tengok muka kita dan dia ada satu sistem di mana dia boleh baca dan tengok sama ada kita mengantuk ataupun tidak untuk membantu kita lah. Kalau kita mengantuk mungkin dia bagi bunyi amaran dan suruh kita ke tepi.
Yang atas ni ialah macam dia punya actual meter lah, menunjukkan macam-macam maklumat yang boleh ditayangkan, sama ada range ke apa ke. Sekarang ni dia menunjukkan amaran lah, dan semua kita punya maklumat tentang adaptive cruise control juga ditayangkan di sini. This is quite unique in the sense that dia kecil kan, tapi nampak macam okey juga. Segala maklumat yang kita perlukan ada di situ, tapi dia kecil lah. Tak tahulah hampa berkenan ke tak berkenan, tapi aku rasa okey. And dia punya screen tu agak terang. Kalau hampa beli Mustang ni akan dapat juga sistem adaptive cruise control sampai level 2. Kalau di US saya rasa setengah-setengah model datang dengan level 3. Maksudnya di setengah-setengah jalan tak payah pegang steering pun, tapi bukan semua jalan boleh berfungsi. Jadi untuk yang ini level 2 dia akan ikut sampai kereta depan berhenti. Kalau masuk traffic jam memang kita tak payah tekan brake ataupun minyak, kita biarkan dia ikut je kereta depan, menyusup. Dan ini memang satu ciri yang saya rasa sangat penting sangat untuk semua kereta-kereta moden, sebab memang mengurangkan stres dengan sangat-sangat banyak. Nama dia Mustang, jadi mestilah sikit performance kan. Jadi kereta ni dia punya power output dia 351 horsepower dan 580 Nm torque. Torque tu yang membuat kereta ni boleh memecut dengan agak cergas juga. Tapi kereta elektrik ni satulah, dia tak ada top speed lah. Kereta ni dia punya rated top speed lah 180 km sejam. Tak tahulah, aku rasa okey je, sebab kat jalan kat Malaysia ni kok mana pun nak pergi sampai 180 km sejam tu. Selain daripada itulah, aku rasa yang lebih penting lagi selain daripada skrin yang besar ni adalah sistem hiburan yang menggunakan speaker Bang & Olufsen dekat tepi pintu ni. Speaker ni dia simpan dekat kawasan pintu ni dan dia tutup dengan fabrik. So kemasan fabrik ni digunakan juga ke atas dashboard dan juga di bahagian belakang pintu. I like some kind of fabric punya finishing which is trending sekarang. Yang kat sini ada macam 3D carbon fiber effect dengan red contrast stitching, dan typical lah untuk kereta moden sekarang. Dia punya gear selector ialah tombol begini. Sini ialah dia punya parking brake, hazard light, dengan ini untuk auto parking. Ada sikit lagi ruang kat bawah ni, dan juga power outlet 12 volt, dan kawasan ni boleh ditutup untuk menjadikan yang lebih kemas. Di bawah tempat letak phone ni ada dua lagi pengkalan USB, satu USB-C dan satu lagi jenis USB halaman lah, aku tak tahu nama apa. Apa kata kita duduk seat belakang pula. Ada bumbung kaca ni best ni. Untuk seat belakang Mustang Mach-E ni, saya kira dia punya ruang tu agak okey juga, sebab ni dah seat ni duduk untuk laras untuk saya 5 kaki sebelah, masih lagi ada satu penumbuk lebih lah di depan lutut saya. Dan kursi dia tak rendah sangat. Kebanyakan EV kursi dia rapat sangat dengan lantai, menyebabkan kaki kita tinggi dan tak selesa dan cepat penat kerana tak disokong. Macam ini kalau saya duduk sandar betul-betul, saya punya kaki disokong sepenuhnya oleh seat squat, jadi kita tak cepat letih bila bawa paha kita disokong. Dan ia juga ada center armrest, dan armrest tengah dan tepi adalah pada ketinggian yang sama. Ini selalu saya akan mention, sebab setengah kereta dia tinggi dan sengit dan tak selesa duduk. So kat sini ada satu tempat yang mungkin nampak tak cam apa dia, tapi sebenarnya inilah untuk mounting cargo net. So dia ada cargo net kat sini dan untuk slot dia, dan selalunya dekat bawah ni boleh letaklah satu lagi. So dia letak cargo net kat sini, bila kita turunkan seat kita letak barang tu tak akan pergi ke depan bila kita buat brake mengejut. Dan juga untuk mereka-mereka yang suka bawa anjing ke ataupun kucing kat belakang, selalunya anjing lah, dia turunkan seat ni dan dia letak cargo net ni, jadi anjing dia boleh duduk dekat belakang dan ada ruang yang selesa untuk anjing depan. Jadi salah satu benda yang mungkin saya kira kurang berkenan sikit dalam kereta ni adalah dia punya roof lining, semua warna hitam. Saya suka roof lining warna cerah sikit, tapi kat Malaysia ni tak ramai yang macam aku. Mereka suka roof lining warna gelap sebab nampak sporty. Masalahnya bila gelap sporty, dia nampak sempit. Nasib baik kereta ni bumbung kaca semuanya. Bila ada bumbung kaca, walaupun hitam, tak nampak sempit dan nampak cukup best tengok awan ni nak hujan ni, tempat ayat hujan turun kat sini. Oh, cukup layan tidak. Untuk charging port Mustang Mach-E ni dia dekat belah depan sebelah kiri Jadi dia punya charging port ni ialah jenis CCS 2 ni, untuk kat Malaysia lah dia memang dihantar dengan jenis CCS 2 ni. Dan yang bagusnya dia punya port untuk DC charger yang besar ni, bulat ni ialah AC charger. Dan DC charger ni dia ada flap ni dia melekat tu kat sini lah. Bagus in the sense that senang, nampak compact, tapi takut patah, jaga sikit jangan bagi patah lah. Usual orang letak macam getah lah untuk ikat dia kan. So kereta ni memang tak ada door handle, sebab cara buka pintu dia lah butang ni bila kita tekan dia akan buka dan kita tarik lah kat sini. Tapi juga ada lampu menyala kat sini.
Aku pun tak tahu. Dia kata macam ada pin number boleh guna untuk buka pintu kereta ni. Mungkin tak payah bawa kunci ke. Aku pun tak tahu. Belakang pun sama. Tapi yang ni dia tak ada tempat tarik. Bila tendang keluar, kena masuk tangan kat sini lah. Untuk buka boot, aku rasa mungkin ada yang tendang-tendang punya, tapi aku tak tahu. So kita buka pakai cara tu. Dan boot dia biasalah saiz dia tu 410 liter. Lebih kurang lah saiz untuk kereta segmen C. Dapat ruang yang lebih banyak. Tapi sekarang ni menggunakan ruang paling atas. So taklah begitu banyak sangat ruang boot dia. But 410 liters I think is cukup lah untuk kebanyakan orang. Dan satu lagi yang agak bagus juga, dia punya orang panggil parcel shelf ni, dia melekat dekat sini. Yang setengah duduk melekat dekat sini dan banyak susah nak simpan. Ini satu penyelesaian yang cukup bagus. Jadi bila kita tutup, orang tak nampak. Tapi bila kita buka, kita senang nak masuk barang. Tak payah nak adjust ataupun gerakkan benda ni. Di ruang boot ni, dia ada pembahagi. Ni dia panggil false floor ni. Jadi sekarang ni kita gunakan di bahagian atas lah. Dan kalau kita nak akses barang-barang yang kita simpan kat bawah, mungkin kita nak gunakan kawasan bawah ni untuk simpan barang-barang berharga tak bagi orang nampak, kita boleh letak macam tu. So dia melekat. Kalau kita nak gunakan lantai bawah, kita boleh turunkan false floor ni. Jadi kita dapatlah ekstra dalam, tak tahulah, 2-3 inci ke untuk menggunakan ruang tambahan. Jadi kereta ni adalah kereta tahun 2021. Dalam dia punya odometer ada dalam lebih kurang 5,000 lebih sikit batu lah. Lebih kurang dalam mungkin 7,000, 8,000 kilometer macam tu dah di jalan. It's almost new dan harga dia dalam RM410,000. Which aku rasa is not a bad price untuk satu kereta elektrik yang memang cukup handsome dan yang punya nama yang ikonik, iaitu Mustang. Kalau hampa teringin nak rasa kereta American, tapi sebelum ni mungkin tak ada kereta yang hampa berkenan ataupun enjin besar sangat ke, road tax mahal sangat ke, apa ke. Kali ni ada berpeluang untuk merasa sebuah Ford Mustang Mark E yang aku rasa akan menjadi ikon di masa depan. Sebab inilah Mustang elektrik yang pertama. Sebelum aku pergi, aku nak tunjuk angle aku paling berkenan kereta ni ialah front 3/4. Nampak dia punya sloping roofline, cukup handsome. Okey, tolong aku sikit tekan butang like, tekan butang kongsi dengan kawan-kawan. Macam biasa, tolong subscribe. Dan Pemandu Malaysia, Pengguna Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah. Okay, aku dah cerita habis dah segala-galanya tentang Ford Mustang Mark E ni. Jadi kalau ada yang berminat, boleh tolong kontak Asmadi. Dia kerja dengan Jimat dan EV Car. Korang boleh kontak dia dan beritahu dia yang korang berminat dengan kereta ni. Cakaplah kata Abang Janggut hantar. Okay, bye.